شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan berkenaan dengan bagaimana tata cara kita menyucikan atau membersihkan najis yang berat ataupun najis al-mughallazah. Maka kita menyambung pada hari ini apa yang dikatakan oleh pengarang di sini, wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Dan najis yang ringan itu ia menjadi suci dengan hanya cukup dengan direnjiskan air ke atasnya, setelah mana dihilangkan juga ain najis itu terlebih dahulu. Jadi pengarang menyambung membicarakan berkenaan dengan najis yang ringan. Telah kita melalui bahawa najis yang ringan itu adalah apabila najis itu ada genap 4 syarat. Yang pertama, ia merupakan air kencing. Yang kedua, ia merupakan air kencing daripada bayi lelaki, bukan bayi perempuan. Yang ketiga, bayi lelaki itu tidak makan dan minum kecuali daripada susu yang asli, sama ada susu ibunya ataupun susu binatang yang asli. Dan yang keempat, bayi lelaki itu belum berumur 2 tahun ataupun belum cukup umurnya 2 tahun. Maka jika bayi lelaki ini ia kencing, maka air kencingnya itu dikategorikan sebagai najis yang ringan. Maka pengarang mengatakan najis yang ringan itu menjadi suci atau cukup menjadi suci setelah mana dihilangkan ain najis itu. Jadi setelah mana disucikan, dibersihkan air kencingnya terlebih dahulu, maka tempat itu cukup menjadi suci dengan direnjiskan air ke atasnya. Cukup direnjiskan air ke atasnya, maka ia menjadi suci. Maka sebab itu ia dinamakan sebagai najis yang ringan. Cukuplah dinamakan ia najis yang ringan kerana senang untuk dibersihkannya. Sekadar direnjiskan air ke atasnya dah cukup. Kalau semalam kita dengar najis yang berat tu bermakna nak kena 7 kali basuhan. Kemudian salah satu basuhan tu pula nak kena campurkan dengan tanah. Subhanallah, bermakna ia memberatkan. Tetapi yang ini dia najis yang ringan, maknanya mudah untuk dibersihkan. Subhanallah. Maka cukuplah setelah mana dihilangkan dahulu air najis itu ataupun air kencing itu sendiri dahulu, kemudian baru dah direnjiskan air ke atasnya. Maka jadilah air atau najis yang ringan itu menjadi suci. Baik. Jadi ini perkara yang mudah, perkara yang dan juga senang untuk kita fahami ialah dengan merenjiskan air ke atasnya. Kemudian pengarang menyambung, wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini, ainiyah wa hukmiyah. Adapun najis yang pertengahan, maka ia terbahagi kepada 2 kategori ataupun ia terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, najis pertengahan ini najis pertengahan yang ainiyah.
Najis ainiyah. Jenis yang kedua, najis pertengahan yang merupakan hukmiyah. Jadi dia ada dua, ainiyah dan hukmiyah. Sama kata pengarang sini, al-ainiyah yallati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Adapun najis ainiyah iaitu najis yang mempunyai warna dan baunya dan juga rasa. Pendek kata bermakna najis itu masih lagi boleh dilihat. Najis itu masih lagi boleh dilihat, boleh masih lagi dirasa. Sebab tu dinamakan ainiyah. Jadi dia mengatakan, maknanya pendek kata ainiyah ni bermakna yang masih boleh dirasai oleh panca indera kita. Itu dinamakan sebagai najis ainiyah. Jadi pengarang mengatakan ia adalah najis yang mempunyai warna, bau dan juga rasa. Dikategorikan sebagai ainiyah. Maka pengarang mengatakan fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka wajiblah untuk dihilangkan warnanya dan baunya dan rasanya. Jadi bila mana kita membersihkan najis yang pertengahan yang boleh kita lihat. Jadi sama juga, kita boleh mengambil jalan yang mudah, iaitu kita menghilangkan air najis itu terlebih dahulu. Pendek senang kata, kalau kita letaklah air kencing lah, mohon maaf. Air kencingnya itu kita bersihkan dahulu, barulah kita jirus air. Kalau air kencing tu masih ada, kita jirus air, bermakna najis itu akan bertambah lagi. Dia akan menjalar lagi, bersepahlah najis tersebut. Subhanallah. Bagi banyak lagi tempat untuk kena bersihkan. Tetapi kalau kita dah bersihkan air najis sudah dahulu, maka dia taklah dikira sebagai bersepah. Baik. So balik dia mengatakan sini, bermakna kalaulah andai kata tak dapat untuk dihilangkan salah satu daripada sifat najis tersebut. Sifat najis itu bermakna ada bau, ada warna, ada rasa. Kalau tak boleh nak hilangkan, contoh dia susah nak hilangkan warnanya saja. Ataupun dia susah nak hilangkan baunya saja. Maknanya apa? Kita dah cuba untuk kerik, dah cuba untuk pakai sabun, dah gosok macam mana sekalipun, dia tetap masih ada, maka itu dinamakan sebagai dah consider dimaafkan kerana dah darurat. Subhanallah. Tetapi kalau andai kata masih ada belen, tapi belen itu cuma rasa masih ada, anggaran rasa masih ada, ataupun combination of warna dan bau bersamaan. Tadi kita dengar kalau andai kata ada bau saja, atau andai kata ada warna saja, dah try macam mana pun tak boleh hilang, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau ada rasa saja, atau ada gabungan antara warna dan juga bau, maka ini menunjukkan bahawasanya ini mestilah dibersihkan betul-betul, menunjukkan najis tu masih ada. Subhanallah, betul-betul masih ada. Jadi dia kena berulang-ulang kali sampailah keadaan dia dah tak boleh cuba lagi, dah tak boleh lagi untuk menghilangkan, maka tempat itu dikira sebagai tempat yang bersih. Subhanallah. Baik. Jadi ini dinamakan sebagai najis ainiyah. Jadi kalau kita letaklah, kalau kita bayangkan dekat atas lantai itu ada air kencing, budak kencing dan sebagainya, maka kita lap dulu air kencingnya itu. Bila kita lap, pastikan kita lap jangan pakai air mop. Air mop tu air bercampur dengan sabun, dia bukan air mutlak. Jadi kita lap dulu, bilas dulu, baru mop lagi. Jangan kita dah lap pakai kain, kita tak bilas, kita cuma celup ke air sabun, kemudian kita lap lagi sekali. Maka tempat tu tak bersih. Pasal syarat nak bersihkan najis, mesti pakai air mutlak. Air yang putih, air yang bersih lah maknanya, belum digunakan. Jadi kalau air tu air sabun, maka tidak sah. Dia tak sah. Dia nak kena pakai air yang bersih. Subhanallah. Jadi dah lap dulu tempat tu, sebut dah tak ada bekas lagi, barulah kita jirus air. Tapi kalau tempat tu kita dah siang-siang, dah ambil sabun, dah letak kat situ, bermakna dia tak bersih on the spot. Kalau lepas kita dah bersihkan dengan
air yang putih atau air mutlak, dah bersihkan dahulu. Belakang tu kita nak betul-betul nak confirmkan dah bersih, kita nak pakai sabun, nak pakai mop, dipersilakan. Maka boleh. Tapi kalau siang-siang dah pakai air mop, maka tak boleh. Air mop tu air liquid biasa, dia bukan air yang suci lagi mensucikan. Jadi dia akan, kita pakai bersihkan, dia akan spread tempat yang lain. Bermakna dia akan bertambahkan susah. Jadi sebelum kita nak pakai air mop tu, pastikan pakai air putih dulu. Air mutlak dulu, air suci dulu, dah habis, dah bersihkan dulu, maka barulah kita pakai, bolehlah nak pakai mop ke, nak pakai apa, silakan. Selagi mana kita belum hilangkan dulu, selagi mana kita belum sucikan dengan air yang bersih, maka tak boleh pakai air mop dulu. Nanti dia akan memudaratkan lagi. Dia akan spread lagi. Ni kita nak kena faham betul-betul. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak faham, nampak air, apa nampaknya, mohon maaf lah, nampak tai burung, kita main sapu je. Ambil mop, ambil sabun, kita pun tenyi. Tak boleh. Dia tak bersih. Kalau kita tenyi, contohlah kalau kat masjid kita nampak, kita buat bodoh. Kita buat bodoh, kemudian orang yang lain bersihkan, kita nampak cara bersihkan dia tak betul, kita pun biarkan. Orang lain angkat bodoh, pijak, masuk masjid. Habis semua kena pijak, semua kena najis. Subhanallah. Dia nak kena faham sini. Subhanallah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahagian najis mutawassita ataupun najis pertengahan yang kedua pada esok hari insya-Allah. Wa asri dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.